Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita pada pagi ini di Masjid Asy-Syafa'ah? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kuliah kita berkenaan dengan syarah hadis bagi hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita. Jadi pada pagi ini kita masuk pada perbincangan hadis kita yang ke-17, ya. Maaf, yang ke-18. 18 ke 17? Kejap. 18. Betul, okey. Hadis kita yang ke-18 yang mana kita masuk di muka surat 161. Sila ya jemaah muslimah yang saya kasihi semuanya, sila buka kitab kita sebagaimana biasalah kita guna kitab ini. Okey, kitab kita ini di muka surat yang ke-161 bertajuk doa sebelum tidur yang dibacakan oleh wanita. Jadi doa sebelum tidur yang dibacakan oleh wanita itu berada di halaman 161. Apakah doa yang dibacakan oleh wanita ini yang merupakan doa sebelum tidur? Baik, di dalam kitab kita menyebutkan tentang sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang mana beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafatha fi kaffaihi biqul huwallahu ahad wa bil mu'awwidhataini jami'an thumma yamsahu bihima wajhahu wa ma balaghat yadahu min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang selainnya menceritakan tentang apa yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang nak tidur, ya. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tidur, kebiasaannya di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meniup kedua telapak tangannya dengan membaca qul huwallahu ahad. Nabi tiup di kedua telapak tangan baginda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul huwallahu ahad. Dan juga Aisyah kata Nabi baca surah Al-Mu'awwidhatain. Apa itu surah Al-Mu'awwidhatain? Iaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita ada di sini, kalau dalam orang Melayu kita lah ya, kita panggil sebagai 3 kul. Okey, 3 kul. Jadi Nabi SAW baca 3 kul di telapak tangan baginda, kedua-duanya tadi setelah ditiupkan tadi kan. Baik, seterusnya baginda mengusap wajah. Okey, Nabi usapkan wajah dan seluruh tubuh yang boleh dicapai oleh kedua tangan baginda. Kemudian baginda melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Jadi kita kata 3 set lah ya, 3 kali. Iaitu pertama baca tadi kan qul huwallahu ahad dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sekali. Kemudian setelah itu baca lagi, buat sapukan daripada kepala hingga ke kaki. Kemudian buat lagi yang kali kedua, buat lagi kali ketiga. Jadi kita kata 3 sets. Okey, baik. Ini adalah hadis yang mana Aisyah kata ketika Rasulullah SAW sakit, beliau iaitu baginda menyuruhkan aku untuk melakukan hal itu untuk baginda. Jadi dalam riwayat ini menunjukkan bahawa
bila Nabi SAW tak mampu untuk baca sendiri dan melakukannya, maka Aisyah radhiyallahu anha lah yang membacakan untuk Nabi SAW dan melakukan hal yang sedemikian kepada Nabi SAW. Sebab itu tajuk kita pada pagi ini ialah wanita membacakan doa sebelum tidur. Maksudnya doa itu seorang wanita dia bacakan kepada orang lain. Ya, dia bacakan kepada orang lain, sebagaimana kesnya dalam hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha, beliau membacakan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga terdapat di sana dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Ya, kalau kita nak lihat dalam lafaz yang lain yang hampir kurang samalah, ya, macam yang tadi yang kita baca dalam kitab tadi kan. Kita lihat di sini Aisyah radhiyallahu anha ceritakan juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam, ya, idza awa ila firashihi kulla lailatin. Dalam hadis ini yang saya tampilkan di skrin kita pada pagi ini, ada perkataan kulla lailatin, maknanya setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kedua telapak tangan baginda. Kemudian thumma nafatha fihima, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat begini, lalu Nabi tiup. Setelah Nabi tiup di situ kan, faqara'a fihima, jadi Nabi baca pada kedua telapak tangan yang telah ditiup tadi, yang telah dihembuskan tadi, dengan 3 kul yang telah saya sebutkan pada hadis yang pertama sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita, iaitu, ya, dengan lebih jelasnya dalam hadis ini menyebutkan qul huwallahu ahad wa kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas. Ni baca dengan penuh, ya, muslimah, jangan baca ini saja. Okey, maknanya satu surah lah, ya, surah kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, keseluruhan surahnya. Jangan baca itu saja, ya, jangan faham begitu. Baik, kemudian apa yang Nabi buat sebagaimana juga yang tadi kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap, ya, dengan kedua telapak tangan tadi yang telah ditiup dan dibacakan dengan 3 kul tersebut keseluruhan badan baginda, yang bermula daripada kepala, wajah, wa aqbala min jasadihi. Iaitu kan, kalau kita lihat dalam riwayat ini, Aisyah ceritakan baginda memulainya dari kepala, wajah dan pada anggota yang dapat dijangkaunya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebanyak 3 kali. Dan sebagaimanalah yang terdapat dalam kitab kita, Aisyah kata bila Nabi sakit, ya, Nabi tak mampu untuk melakukannya, Aisyah yang bantu Nabi untuk bacakan 3 kul itu tadi. Kemudian Aisyah akan sapukan, ya, pada anggota tubuh badan Nabi. Namun dalam riwayat yang lain kita lihat Aisyah ceritakan begini, bila Aisyah radhiyallahu anha dia bacakan 3 kul tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita sebut ia dengan al-mu'awwidhat, ya, al-mu'awwidhat. Bila dalam sebuah hadis menyebutkan al-mu'awwidhat, contohnya dalam konteks hadis ini, ya, muslimah, kita dapati bahawa yang dimaksudkan dengan al-mu'awwidhat ialah yang tadi Aisyah ceritakan. Apa dia? Iaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ketiga-tiga surah tersebut dipanggil ataupun dinamakan dengan al-mu'awwidhat. Jadi dalam hadis ini apa kata Aisyah? Falamma thaqula kuntu anfithu alaihi. Tatkala sakit baginda semakin parah, iaitu Nabi tak mampu untuk membacakan, ya, kepada diri baginda sendiri. Jadi apa yang Nabi suruh? Nabi suruh Aisyah untuk bacakan kepada Nabi. Dan di sini Aisyah cerita, wa amsahu biyadi nafsihi, sayalah yang meniup dengannya membaca al-mu'awwizat, dan saya mengusapnya dengan tangan baginda sendiri kerana keberkatannya. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak menggunakan kedua telapak tangannya, ya, dia gunakan telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tiup dan dia bacakan kepada telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia ambil telapak tangan Nabi yang telah dia tiup dan dia bacakan itu, lalu dia
arahkanlah, dia letakkan tangan Nabi tu sendirilah kepada kepala, wajah dan seterusnya keseluruhan badan Nabi SAW. Kerana apa? Aisyah memberikan penjelasan kepada kita kerana keberkatan yang ada pada tangan Nabi SAW. Jadi apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan hadis kita yang ke-18 pada pagi ini? Ada beberapa perkara yang ingin saya tampilkan sebagai perkara yang ingin kita ambil ataupun kita highlightkan lah, kita tekankan. Pertama begini ya muslimah, kita lihat wanita boleh membacakan al-mu'awwizat kepada ahli keluarganya. Ya, kita orang perempuan, kita boleh bacakan tadi kan 3 kul kepada ahli keluarga kita yang sakit, ya, kepada ahli keluarga kita yang memerlukan. Jadi tak salah jika ada anak kita yang sakit, mungkin suami kita sendiri ya yang sakit, adik-beradik kita, kedua ibu bapa kita, kita bacakan sebagaimana yang Aisyah radhiyallahu anha bacakan kepada Nabi SAW. Kita boleh ambil kedua telapak tangan kita, kita tiupkan di kedua telapak tangan kita ini, lalu kita baca 3 kul tadi. Apa dia? Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan juga Surah An-Nas. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan juga Surah An-Nas sebanyak 3 kali. Yang dibuat sebanyak 3 kali. Kemudian kita pun sapukan dengan kedua telapak tangan kita yang dah kita tiup dan kita baca tu kepada anak kita yang sakit daripada kepala hinggalah ke kakinya. Kita boleh lakukan sedemikian. Dan anak kita dia tak berkemampuan ya untuk dia baca sendiri. Mungkin dia masih kecil, mungkin ada anak kita yang baby ya, yang bayi yang memang tak mampulah untuk buat sendiri. Kita buat untuk anak kita. Ya, kita buat kan, maknanya kita bacakan untuk anak kita tu tadi dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW tersebut. Jadi kita boleh lakukan ia kepada anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita yang sakit. Tapi sebab di sini kan ditunjukkan kepada kita tentang Nabi baca ia sebelum tidur, maka di sini saya kata boleh. Ya, kita lakukan untuk anak-anak kita yang mana mereka tak mampu atau mereka belum tahu lagi, masih kecil ya, kerana usia yang masih kecil dan tak fasih mungkin membaca Al-Quran. Kita sebagai ibu, kita lakukan untuk anak kita yang mana sebelum mereka tidur, kita bacakan di kedua telapak tangan kita, lalu kita sapukan untuk mereka, tidurkan anak. Begitu keadaannya. Okey, baik, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat begini muslimah. Al-mu'awwidhatain sebenarnya ialah sebagai doa pendinding. Ya, ada sebuah hadis yang menunjukkan bahawa al-mu'awwidhatain ia adalah doa yang disebutkan sebagai doa pendinding. Sebenarnya ketiga-tiganya lah ya, surah Al-Ikhlas masukkan sekali, iaitu Qul huwallahu ahad. Cuma dalam hadis ini ada ditunjukkan kepada kita tentang bahawa ada ditunjukkan kepada kita bahawa 2 surah, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas adalah surah yang dibaca sebagai doa pendinding. Apakah dalilnya? Kita lihat di sini. Nabi SAW ya, ada pernah dalam satu keadaan yang mana Uqbah ibn Amir menceritakan dia jalan bersama dengan Nabi SAW di antara Juhfa dan Abwa. Di situ kata kami tiba-tiba tertutup dengan angin dan kegelapan yang dahsyat. Jadi Nabi SAW pun kemudiannya berlindung dengan mengucapkan Qul a'udzu birabbil falaq. Maknanya Nabi pada masa itu ya, Nabi baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan Nabi pun berkata kepada dia, iaitu Uqbah, berlindunglah dengan keduanya. Sebab apa? Tidak ada orang yang berlindung dengan sebuah perlindungan yang menyamai keduanya. Maksudnya Nabi nak kata kedua surah itu, iaitu Al-Mu'awwidhatain di sini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas adalah doa pelindung yang baik yang kita gunakan untuk mendinding diri kita dalam keadaan-keadaan yang mungkin ada perkara-perkara yang menakutkan, yang mengerikan kita. Ya, kita boleh baca kedua-dua surah itu. Baik.
Ada juga dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW ajarkan kepada kita bahawa kita membaca 3 kul itu tadi pada waktu pagi dan petang. Jadi kita boleh jadikan al-mu'awwidhat yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum tidur tersebut ialah pada waktu pagi dan petang. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di sini. Nabi SAW bersabda, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli syai'. Nabi kata bacalah Qul huwallahu ahad dan juga al mu'awwidhatain pada waktu pagi dan juga pada waktu petang sebanyak 3 kali. Maka apa keutamaannya yang Nabi sebutkan di sini? Cukup bagimu dari segala sesuatu. Maksudnya bila kita baca 3 kul pada waktu pagi, pada waktu petang sebanyak 3 kali, ya, pagi 3 kali, petang 3 kali, kita baca 3 kul tu tadi, Nabi kata kita akan dipelihara. Maknanya dapat mencegah dari pelbagai perkara-perkara yang jahat. Sebab itu kita panggil ya doa ini sebagai doa pendinding. Jadi boleh kita baca doa ini, ya, tak kira sama ada sebelum tidur tadi, pada waktu-waktu kecemasan, ada emergency, masuk emergency ni lah, mungkin kita dalam tiba-tiba dalam keadaan yang takut, ada musibah, ada benda yang mengerikan, kita baca. Begitu juga Nabi perintahkan kepada kita supaya diamalkan 3 kul itu tadi pada waktu pagi dan juga pada waktu petang sebagai doa yang mampu untuk mendinding diri kita. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan keberkatan dalam pengajaran kita dan dapat kita amalkan setiap apa yang telah kita pelajari pada pagi ini. Saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.